Pakej Rahma Alo tawar harga langganan RM69 sebulan. Patuhi arahan SPR, lancarkan proses penamaan calon esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi memberi amaran terhadap barisan Kabinet Kerajaan Perpaduannya untuk tidak mengambil hasil bumi sewenang-wenangnya. Beliau tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak dan akan mengambil tindakan melucutkan jawatan jika didapati bersalah. Rakyat harus tahu mengapa kita minta bagi kerjasama dan dukungan kepada kerajaan. Apa bezanya dengan yang lalu? Beza terbesar ialah bahawa kerajaan ini tidak mengizinkan mana-mana menteri atau pemimpin kerajaan ambil 1 inci tanah kerajaan atau 1 ekar balak. Dilarang sama sekali, dan kalau berlaku itu, mereka akan tersingkir dari jawatan mereka. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program sentuhan kasih desa Terengganu di Kompleks Sukan Ketengah Bandar Al-Muktafi Billah Shah, Dungun. 460.2 juta ringgit merangkumi 15,272 unit rumah diperuntukkan menerusi program perumahan rakyat termiskin PPRT pada tahun ini. Perdana Menteri berkata peruntukan berkenaan termasuklah melibatkan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dan Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah Ketengah. Daripada jumlah itu, sebanyak 244.4 juta ringgit diperuntukkan bagi membina 3,030 unit rumah baharu, manakala sebanyak 12,242 rumah dibaik pulih yang membabitkan perbelanjaan 215.8 juta ringgit. Beliau berucap pada majlis perasmian sentuhan kasih desa Terengganu di Dungun. Saudara, Perdana Menteri siang tadi menunaikan solat Jumaat bersama rakyat di Masjid Sultan Muhammad, Bukit Besar, Kuala Terengganu. Beliau bersama hampir 2,000 jemaah turut mendengar khutbah bertajuk Syakhsiah Remaja Muslim yang disampaikan Imam Ustaz Fattah Fatuddin Abdul Rahman. Selesai solat, Datuk Seri Anwar meluangkan masa beramah mesra dan bergambar sebelum makan tengah hari di perkarangan masjid. Perdana Menteri kemudiannya menghadap Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin di Istana Syarqiyah. Dalam sesi menghadap tersebut, Datuk Seri Anwar menyembah maklum perkembangan terkini pembangunan negara dan negeri Terengganu termasuk peluncuran ekonomi madani memperkasa rakyat. SPR sudah bersiap sedia untuk proses penamaan calon PRU DUN ke-15 esok melibatkan 173 pusat penamaan di 6 negeri. Proses penamaan calon turut melibatkan pilihan raya kecil PRK Parlimen Kuala Terengganu. PRU melibatkan 245 DUN iaitu 36 kerusi DUN di Kedah, 45 kerusi di Kelantan, 32 di Terengganu, 40 di Pulau Pinang, 56 di Selangor dan 36 kerusi di Negeri Sembilan. Jumlah pengundi yang di 6 negeri berkenaan adalah kira-kira 9.7 juta orang. Bakal calon telah diingatkan untuk mengisi borang dan membuat semakan awal dengan pejabat pegawai pengurus atau pejabat pilihan raya negeri bagi kelancaran proses penamaan esok. Orang awam serta penyokong yang mengiringi calon dilarang menunggu atau berada dalam jarak 50 meter dari sempadan pusat penamaan. SPR menasihati bakal calon dan parti politik yang terlibat sentiasa mematuhi undang-undang, peraturan, tata etika dan arahan dikeluarkan oleh SPR, PDRM dan PBT bagi memastikan proses penamaan calon berjalan dengan baik dan lancar. PRU DUN ke-15 menyaksikan tempoh berkempen ditetapkan adalah 14 hari bermula selepas perisytiharan calon esok sehingga 11.58 malam pada 11 Ogos. Bagi melancarkan proses pilihan raya, SPR telah melantik 245 pegawai pengurus pilihan raya dibantu 740 penolong pegawai pengurus. Untuk pemantauan aktiviti kempen, SPR turut menubuhkan 252 pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya. Pasukan itu dianggotai wakil PDRM, PBT dan calon yang bertanding.
Saudara, pakej Rahmah Jalur Lebar Tetap ALO bakal memanfaatkan golongan sasar seperti B40, veteran, OKU dan warga emas pada harga mampu milik. Mereka boleh menikmati pakej berkelajuan 100 Mbps dengan data tanpa had pada harga RM69 sebulan untuk kontrak langganan 24 bulan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata inisiatif itu merupakan usaha rintis membantu merapatkan jurang digital dalam kalangan masyarakat. InsyaAllah saya berhasrat untuk berbincang dengan pihak ALO dan pihak TNB sekali dengan SKMM untuk meneliti bagaimana mungkin pihak ALO boleh membantu menjadi salah satu daripada cara kita menyelesaikan masalah kesaling hubungan connectivity bagi 3% kawasan berpenduduk yang terakhir yang pada waktu ini tidak ada connectivity, ya, tidak ada liputan, tidak ada internet. Beliau ditemui pada majlis pelancaran pakej Rahmah Jalur Lebar Tetap ALO di Ibu Negara. Jelasnya, penjenamaan semula pakej perpaduan kepada pakej Rahmah dibuat bagi memperingati inisiatif yang dilaksanakan Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub semasa menjadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup. Pakej ni dia hebat untuk student, untuk pekerja yang online business kat dalam rumah kerja, work from home. Memang untuk baguslah untuk mereka. Sebab internet pun laju and then murah juga. Bagi saya berbaloi lah sebab dia murah kan. Lagipun 100 Mbps tu berbaloi lah dengan harga dia lah. Untuk guna untuk kerja. Sekarang kan semua pakai internet kan. So senang lah. Pakej yang dikeluarkan ni dia mampu milik untuk orang yang tak ada rangkaian internet kat rumah. Jadi harga yang diberikan ni sangat rendah. Jadi siapa yang tak ada internet tu boleh buat langganan lah. 2 juta rakyat telah menerima manfaat daripada program jualan Rahmah sejak dilancar Jun lalu. Sepanjang tempoh itu, sebanyak 50 juta ringgit nilai jualan direkodkan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Fauziah Saleh berkata angka itu dapat dicapai dengan kerjasama erat daripada rakan strategik iaitu pemain industri yang memberikan potongan harga ke atas barangan jualan. Alhamdulillah, rakyat Malaysia telah dalam lebih kurang 2 juta rakyat Malaysia telah mendapat manfaat daripada jualan Rahmah dalam 3 bentuk itu dengan diskaun sehingga 30%. Penganjuran jualan Rahmah memberi kesan positif kepada rakyat dan membolehkan mereka menikmati subsidi kerajaan dan meringankan kos sara hidup. Saudara, 100 unit kios perniagaan telah siap dibina menerusi inisiatif My Kios yang lebih seragam, selamat dan selesa kepada peniaga. Menteri Pembangunan dan Kerajaan Tempatan Ngah Koming berkata, secara keseluruhan 49.14 juta ringgit diperuntukkan kepada 113 PBT bagi pembinaan dan menaik taraf 3,173 kios perniagaan yang dilengkapi panel solar. Dulu kita lihat banyak peniaga kecil warung-warung di tepi jalan tanpa lesen. Maka kita dibawa inisiatif ekonomi madani. Kerajaan akan mencadangkan kepada peniaga-peniaga kecil tanpa lesen supaya mereka dihalalkan ataupun diberikan, diputihkan menjadi peniaga berlesen. Yang kedua, kita bekalkan kios-kios ini dengan imej yang baru, warna yang baru, maka semua mereka bentuk seragam di seluruh negara. Beliau berkata demikian selepas pelancaran My Kiosk di Sepang. Keutamaan diberi kepada golongan B40 dan penempatan semula peniaga sedia ada ke lokasi perniagaan yang lebih strategik dan selamat. Pemantauan secara berkala akan dilakukan PBT bagi memastikan kios berkenaan tidak disewa kepada mana-mana pihak, terutama warga asing. Okey, sebelum ni memang meniaga dekat tepi jalan dan berlesen. Cuma My Kios ni di offer MPS call, offer kios. So
berminat lah. Coming soon kalau tempat ni means ada lebih ramai customer apa semua kan. So support dari PBT tu agak penting lah untuk kita orang peniaga ni. Support tu dari segi maksudnya bukan dari segi duit, maksudnya dari segi macam advertisement ataupun infrastruktur yang lebih bagus. Depends pada keperluan lah. Alhamdulillah saya terus dapat kios ni. Memudahkan saya lah untuk kita tak payah nak angkat barang, bawa masuk kereta, punggah ke rumah. Kat sini kita dah ada lah semua, boleh letak barang. Kadang sewa murah, kita boleh dapat tampung lah pembelanjaan kita. Pelanggan saya kalau dapat kios ni saya memang suka lah. So saya tak payah pening pasal benda-benda lain lah kan. Tempat pun teratur, kemas. Hujung bulan lagi, duit yang dicari tidak memadai. Belanja setiap hari, FEN di sini, teman yang sejati. Dengan ikhlas hati, membantu anda berdikari. Sama-sama mendidik diri, bijak-bijak urus wang dengan informasi. Suka duka bersama kita tempuhi. Jangan jadi mangsa penipuan. Hati-hati apabila buat keputusan. Sama-sama didiklah diri dengan FE Network Financial Education Network agar anda bijak wang dalam segala aspek kewangan. Layari fenetwork.my atau kunjungi kami di Facebook, Instagram dan YouTube. Segalanya duit best dengan FEN. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang. Bersua kembali, dasar gaji progresif akan dibentang kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 pada 7 Ogos ini. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, ketika ini proses libat urus dan perbincangan di peringkat kementerian, majikan dan pekerja sudah berada di peringkat akhir. Ini maksudnya seminggu lagi dan kita akan dapatkan keputusan dasar. Dan apabila keputusan dasar itu telah diperolehi, maka kita boleh umumkan beberapa hala tuju dasar yang utama mengenai dasar gaji progresif. Selepas itu proses itu akan bermula. Sebahagiannya maksudnya cadangan kami ialah supaya satu kertas putih mengenai kedudukan gaji rakyat dibentangkan di Parlimen. Beliau berkata demikian selepas majlis pengumuman penemuan survei pendapatan dan perbelanjaan isi rumah 2022 di Putrajaya. Menurut Rafizi, pihaknya juga yakin dasar gaji progresif yang mengambil kira keadaan gaji dan kedudukan pendapatan rakyat akan mendapat reaksi positif majikan dan pekerja. Ia juga berdasarkan pertimbangan menyeluruh termasuk kemampuan dan kesan kos kepada sektor swasta selain persetujuan bersama 3 pihak antara kerajaan, majikan dan pekerja. Pendapatan purata isi rumah di Malaysia pada 2022 meningkat 2.4% tahun kepada RM8,479 berbanding RM7,901 pada 2019. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata, laporan yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan DOSEM menunjukkan pendapatan isi rumah penengah meningkat sederhana 2.5% tahun pada 2022 kepada RM6,338 berbanding RM5,873 pada 2019. Nilai pendapatan tersebut mengambil kira purata saiz isi rumah sebanyak 3.8 orang dengan purata 1.8 orang penerima pendapatan. Senario pendapatan isi rumah menunjukkan peningkatan, sekurang-kurangnya meningkat. Tidak ke belakang, ia akan menunjukkan satu indikator yang positif untuk negara lah. Maknanya pemulihan dan juga kebajikan telah beransur-ansur dalam pola pengembangan.
dan dijangka dengan usaha dan juga kestabilan yang berlaku dan juga dunia bergerak walaupun ada penyederhanaan dari segi ekonomi global, dijangkakan kita punya satu prospek perkembangan dan juga corak agen pendapatannya yang lebih baik. Antara negeri yang mencapai pendapatan penengah melebihi paras nasional RM6,338 ialah Kuala Lumpur dengan pendapatan RM10,234, Putrajaya RM10,056 dan Selangor RM9,983. Begitu juga dengan Labuan, pendapatan penengahnya RM6,904, Johor RM6,879 dan Pulau Pinang RM6,502. Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Laporan Survey Pendapatan Isi Rumah Malaysia 2022.